Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Online Learning Fizik tingkatan 4 KSSM. Bersama saya ini Cikgu Syahrul. Okay, kita sambung kita punya PDPR kita bagi tajuk Bab 2 Daya dan Gerakan 1. Okay, untuk hari ini saya akan cover 3 subtopik, 3 standard kandungan. Yang pertama 2.6 daya, yang kedua 2.7 impuls dan daya impuls, dan yang ketiga dan terakhir adalah 2.8 berat. Baik. Kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama iaitu daya. Okey, di akhir pembelajaran ini pelajar boleh mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum. Okey. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah melibatkan rumus F sama dengan MA. Okey, di akhir pembelajaran ini kita punya target kita. First kali kita boleh definisikan daya, dan yang kedua kita boleh selesaikan masalah guna rumus F sama dengan MA. Baik. So, kita tengok daya dahulu. Okey. Dalam kehidupan kita, okey, daya ni lebih ataupun kerap kita kaitkan dia dengan tolakan dan tarikan. Okey, bila kita tolak dan kita tarik itu melibatkan daya. Baik, dengan daya kita boleh mengubah keadaan gerakan sesuatu objek. Bukan kata sahaja gerakan, kita juga boleh ubah bentuk objek. Okey. Dan daya merupakan kuantiti vektor. Okey. So, bila sebut kuantiti vektor, okey, dia melibatkan dua perkara lah. Okey. Seperti mana pelajar dah belajar sebelum ini. Okey, apa itu kuantiti vektor? Yang pertama, dia mempunyai arah. Okey. Dan yang kedua, dia mempunyai, salah. Saya sepatutnya tulis magnitude dahulu. Tak apa. Dua-dua ni perkara yang sama. Yang pertama, dia mesti arah, dan yang kedua mesti mempunyai magnitude. Okey. Dan apa itu magnitude? Magnitude itu adalah nilai. Okey. Berbanding kalau kuantiti skala, dia hanya ada magnitude sahaja. Okey. Ini pelajar semua kena tahu. So, penting di sini pelajar tahu daya adalah kuantiti vektor. Baik. So, kita nak pergi kepada kita punya objektif yang pertama, iaitu kita nak definisikan daya. Okey, untuk pergi kepada definisi daya, kita kena tahu hubungan antara daya dan jisim dan juga pecutan. Okey, untuk menerangkan hubungan antara daya, jisim dan pecutan, kita perlu tengok kepada dua graf gerakan. Okey. Yang pertama, graf pecutan dan daya. Okey, kita ada di sini graf pecutan dan daya. Okey, dan graf yang kedua adalah graf pecutan dan juga songsangan jisim. Okey, 1/m. Okey. Kalau pecutan dan jisim kita kena tulis A dan M. Tapi sekarang ni kita nak kaitkan pecutan dan songsangan jisim. That's why kita tulis 1/m. Okey, daripada graf pecutan daya, okey, kita dapati pecutan berkadar terus. Okey, berkadar terus dengan daya yang dikenakan apabila jisim objek itu dimalarkan. Baik. So, daripada graf ni kita nampak pecutan dan daya berkadar terus. Macam mana dapat berkadar terus? Sebab dia bermula daripada asalan. Okey. So, dalam bentuk formula kita boleh tulis A berkadar terus dengan F, di mana M kita malarkan. So, yang kedua, daripada graf yang kedua kita boleh simpulkan pecutan A berkadar terus. Berkadar songsang. Okey. Kalau kita nampak di sini dia berkadar terus sebenarnya. Tak apa, nanti saya explain macam mana dia boleh jadi berkadar songsang. Okey. Pecutan A berkadar songsang dengan jisim. Okey, A berkadar songsang dengan jisim apabila daya yang malar dikenakan. Okey, so kalau bentuk simbol kita tulis A berkadar terus 1/m. Okey, daripada graf ni kita nampak A dan 1/m berkadar terus. Sebab tu kita tulis A berkadar terus 1/m. Tapi daripada ayat ni dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal A dan juga M. Kalau pelajar lihat di sini, A dan M adalah berkadar songsang. That's why dalam ayat ni dia cerita A berkadar songsang dengan M. Kalau A dan 1/m, dia adalah berkadar terus. Dengan syarat apa? F kita malarkan. Okey. So, daripada dua-dua ni, kita boleh gabungkan dia
Okay, kita ada A, 1 per M, A dan F. Bila kita gabungkan dia, kita akan dapat A berkadar terus F per M. Okay. Dan bila kita susun semula, kita akan dapat inilah ni yang penting. F berkadar terus dengan hasil darab M dan juga A. Daya berkadar terus dengan hasil darab jisim dan pecutan. Baik. So, daripada F sama dengan MA, sebenarnya kita boleh pecahkan dia dalam sebutan. Dalam sebutan apa? Dalam sebutan hal laju dan juga masa. Okey. Macam mana? Okey. So, kalau kita pelajar ingat balik, okey, apa formula pecutan? Kalau sebelum ni kita dah belajar apa formula pecutan, kita akan dapat A sama dengan V tolak U per T. Okay, ini formula pecutan. Formula pecutan adalah kadar perubahan hal laju. Betul? So kita akan dapat macam ni lah. Baik, okay. So daripada ini, daripada A kita pecahkan macam ni. Ini apa? Ini pecutan A sama dengan V minus U over T. So A kita gantikan V minus U over T. So yang bawah ni macam mana dapat? Kita darab masuk dalam lah M ni. Kita kembangkan dia. So kita dapatlah F berkadar terus MV minus MU per T. Kalau pelajar tengok di sini, okay, sebenarnya MV minus MU. Ini sebenarnya apa? Ini adalah perubahan momentum. Okay, kalau sebelum ni kita dah belajar momentum. P sama dengan MV. Ini momentum. So, bila kita ada MU dan MV adalah momentum akhir, MU adalah momentum awal. Bila momentum akhir dan momentum awal, kita tolakkan dia, kita dapatlah perubahan momentum. Okey. Sekejap, saya padam dulu. Sorry. Erase all. Okey. So, daripada F berkadar terus MV minus MU per T. Okey. Ungkapan ini kita boleh namakan dia sebagai ungkapan hukum gerakan Newton kedua. Okey, apa itu hukum gerakan Newton kedua? Okey, yang ni pelajar wajib ingat, wajib hafal. Okey. Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa, okey, yang saya dah merahkan ni, kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya. Okay, ini wajib hafal. Apa itu kalau soalan tanya, nyatakan hukum gerakan Newton kedua. Awak just tulis, hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya. Okay, dan arah dia mengikut arah tindakan daya. Okay, so bila kita tengok ni, daripada ayat ni, kadar perubahan momentum. Okay, kita tulis dulu. Okay, berkadar terus dengan daya. So, perubahan momentum, saya tulis kat sini. Ini perubahan momentum. MV minus MU. Itu adalah perubahan momentum. Bila ayat ni ada perkataan kadar. Kadar siapa? Kadar perubahan momentum. So, perubahan momentum ni bila sebut sahaja kadar, kita kena bahagikan dia dengan masa. Okey. Dan dia kata berkadar terus. Berkadar terus. Dengan siapa? Dengan daya. So, kalau awak tengok sini, sama tak dengan yang ni? Sama tak daripada kita derivekan dia daripada F sama dengan A, kita dapat ini. Dan yang ini. Dan juga daripada ayat hukum gerakan Newton kedua, sama tak sama? Sama. Okey, sebab tu kita kata ungkapan ini adalah ungkapan hukum gerakan Newton kedua. Baik. Cepat dah dulu. Okey. So, daripada hubungan ini, kita akan dapat, daripada ayat ni, sebenarnya kita dapat yang ni. Daripada ayat ni, kita dapat ungkapan yang ini. Ungkapan ini membawa maksud F sama dengan MA. Sebab sama, kita derivekan dia kan, betul? So, daripada hubungan ni, kita dapat F berkadar terus dengan MA. Dan seperti mana awak dah belajar dalam Maths. Kalau tak silap saya, Maths Form 4. Okay. Maths Form 4, awak belajar tentang pengkadaran. Macam mana nak tukar kadar? F berkadar terus dengan MA bila kita nak tukarkan dalam bentuk
persamaan, kita kena tambah satu pemalar, iaitu K. So, kita dapatlah F sama dengan KMA. So, dalam unit SI, 1 Newton ialah daya yang menghasilkan pecutan 1 ms-2 apabila bertindak ke atas jisim 1 kg. Dengan itu, okey. So, daripada atas, kita ada rumus F sama dengan KMA. So, bila dalam unit SI, bila kita gantikan F adalah 1 Newton, untuk menghasilkan 1 Newton, ia memerlukan pecutan 1 ms-2 dan jisim 1 kg. So, bila kita gantikan daya sama dengan Newton, 1 Newton, jisim 1 kg, A 1 ms-2. So, kita dapat simpulkan K, nilai pemalar kita adalah 1. So, kita punya formula akhir ataupun rumus akhir untuk daya adalah F sama dengan MA. Ini wajib ingat. F sama dengan MA. Asalnya F sama dengan KMA. Tapi bila kita gantikan dia dengan 111 untuk dapatkan 1 Newton, kita boleh simpulkan K kita adalah 1. So, secara kesimpulan, F sama dengan MA. So, di sini pelajar dah tahulah apa itu daya. Daya berkadar terus dengan apa? Perubahan momentum. Kadar perubahan momentum. Baik. Sebelum saya terlupa ataupun pergi lebih jauh, saya nak cerita sikit pasal unit daya. Sekejap, saya padam semula. Erase all. Okey. Unit daya. Saya pergi ke next slide. Okey, sebelum saya selesaikan masalah, kita tengok unit daya. Okey, kalau tadi awak tengok, dia ada nyatakan daya 1 Newton. Jadi, inilah unit daya. N besar. Ini adalah unit daya. Okey. Macam mana dapat ni? Okey, kita tengok daripada rumus F sama dengan MA. Okey, apa unit M? Apa unit jisim? Okey, kg. Apa unit bagi pecutan? ms-2. So, kg ms-2, okey, ahli fizik telah pemudahkan dia ke dalam satu sebutan ringkas iaitu Newton. Jadinya, kg ms-2 dan Newton tu adalah unit yang sama. Cuma pemudahkan dia daripada kg ms-2, dia tulis dalam bentuk Newton. Okey, perkara yang sama. So, inilah unit bagi daya dua sebutan. Yang pertama, awak boleh tulis dalam kg ms-2 ataupun awak just tulis Newton. Okey, cara nak tulis. Inilah tulisan penuh dia, Newton. Tapi biasanya kita guna N besar lah, simbol sahaja. Baik. Sebentar, saya padam dahulu. Okey, kita tengok. Kita pergi ke LO yang kedua, learning outcome kita yang kedua, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan rumus F sama dengan MA. So, biasanya, okey, saya ajar pelajar saya, okey. Untuk selesaikan masalah, first kali kita kena cari maklumat lah. Baik. So, seorang pekerja menarik batu beban berjisim. Okey, ni ada maklumat pertama. Jisim dia 80 kg. Okey, di sepanjang satu permukaan mengufuk dengan daya. Berapa daya dia? 160 Newton. Okey, jika permukaan itu adalah licin dan tiada rintangan lain, okey, yang menentang gerakan beban, berapakah pecutan? Okey, soalan nak cari pecutan. Okey, first kali, okey, saya ambil daripada buku teks. Okey, penyelesaian dia. Langkah pertama, pelajar perlu senaraikan maklumat yang diberikan dengan simbol. Maksudnya maklumat ni kita convert dalam bentuk simbol. Yang pertama, maklumat kita ada jisim. So, simbol jisim M. So, sama dengan 80 kg. F sama dengan 160 Newton. Okey, ada lagi maklumat lain? Tak ada Itu sahaja. Okey, kita ada dua maklumat sahaja. Dan soalan nak cari apa? Soalan nak cari pecutan. Saya tulis kat sini. Pecutan. Apa simbol pecutan? A. Okey. So, kita ada F, kita ada M dan kita nak cari A. Apa rumus yang sesuai
nak kaitkan dia. So tengok, kena pasti dan tulis rumus yang digunakan. So kita ada rumus F sama dengan MA, rumus yang sesuai. So sekarang ni maklumat yang kita dah ada F dan kita dah ada M. Kita nak cari A, boleh cari tak? Boleh cari sekarang? Dah boleh carilah kan? Sebab kita dah ada dua maklumat yang lengkap. So kita teruskan kepada langkah yang ketiga, iaitu kita buat penggantian. So F sama dengan MA. So kita ganti F160 dan M kita gantikan dengan 80 kg dan A kira. Dapatlah 2 ms negatif 2. Okey, sebelum tu andaikan, katakanlah soalan bagi 80 gram. Andaikan 80 gram. So di langkah ini, okay, first kali awak tulis dulu 80 gram. Then awak wajib convert kepada unit SI. Apa unit SI untuk jisim? kg. So dia akan jadi 0.08. Okay, bahagi dengan 1000. 1, 2, 3. So 0.08. So apa-apa pun convert dalam unit SI untuk langkah selamat. Baik, kita pergi soalan yang kedua. Okey. Highlight. Baik, langkah kedua soalan ada tulis maklumat yang pertama, sebuah kereta berjisim 120 kg bergerak dengan halaju 30 ms negatif 1. Apabila brek kereta itu ditekan, kereta itu berhenti dalam masa 5 saat. Hitungkan daya yang dikenakan pada brek kereta itu. Baik, penyelesaian. Okey, sebelum kita nak selesaikan dia, sama je step dia. Kita buat apa? Kita tulis maklumat. Okey, yang pertama kita tulis jisim M sama dengan 1200 kg. Yang kedua, kalau awak tengok di sini, kereta tersebut sedang bergerak, betul? Dia bergerak dengan 30 ms negatif 1. Dan apa berlaku pada kereta itu? Kereta itu berhenti. Okey, kereta itu berhenti. That's why saya highlightkan perkataan berhenti. Maksudnya di sini ada dua halaju. So ini akan jadi halaju awal ataupun halaju akhir. Ini akan jadi halaju awal. Ini akan jadi U kita. Okey. Dan berhenti. Bila sebut berhenti, maksudnya berapa halaju dia? 0 ms negatif 1. So ini akan jadi halaju akhir. Kereta tu berhenti. So kita tulislah U30 V10. V0. T kita 5 saat. Dan soalan nak cari daya. So kalau tengok di sini kita ada maklumat MUVTF. Okey. Bagi setengah pelajar mungkin dia dah boleh relatekan terus dengan F sama dengan MV minus MU per T. Okey, dia terus boleh ganti. Tapi ada setengah-tengah pelajar dia tak ingat. Dia cuma ingat formula basic sahaja. Apa formula basic? F sama dengan MA. So kalau awak tengok di sini, maklumat yang kita nak cari F. Maklumat yang kita ada adalah M. A ada tak? A kita tak ada. Tak tahu macam mana nak cari A. So ingat balik rumus A. Apa A? A sama dengan V minus U over T. Okey? V tolak U bahagi T. Itu rumus bahagi pecutan. Baik. So, saya padam dulu. Okey, erase all. Okey. Okey, so A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey, kita cari dulu. Kita cari dulu A. Kita carilah dahulu A. Sebab kita dah ada M. Yang tak ada A sekarang. Kita cari A dahulu. So, cari A. Gantilah. Bila kita buat penggantian, kita dapat A negatif 6 ms negatif 2. So, sekarang kita dah ada A. So, kita guna semula rumus kita yang pertama, iaitu F sama dengan MA. Gantilah. Dan A kita guna negatif 6. F kita guna 1200. Dia dapatlah negatif 720 Newton. Ataupun pelajar boleh tulis jawapan. Ataupun boleh tulis negatif 7200 kg ms negatif 2. Sama saja. Okey. So, kenapa negatif? Tanda negatif menunjukkan daya bertindak pada arah bertentangan dengan arah gerakan kereta. Betul lah, sebab kereta tu dia berhenti. Maksudnya daya yang dikenakan mesti berlawanan lah baru dia boleh berhenti. Okay, that's why jawapan dia ada negatif. Negatif menunjuk pada arah. Baik,
cukup untuk 2.6. So, kita pergi pula pada standard pembelajaran yang kedua iaitu 2.7, impuls dan daya impuls. Okey. Dan ni outcome dia ada dua. Yang pertama, berkomunikasi murid boleh berkomunikasi untuk menerangkan impuls dan daya impuls. Yang kedua, menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan daya impuls. Satu, boleh terangkan apa itu impuls dan daya impuls. Yang kedua, selesaikan masalah. Baik, yang pertama kita tengok apa itu impuls. Impuls merupakan, ini keyword dia, perubahan momentum. Impuls adalah perubahan momentum. Simbol impuls adalah J besar. Ini simbol dia, J besar. Bila sebut perubahan momentum seperti yang saya bincang tadi, MV tolak MU. Momentum akhir tolak momentum awal. Dan impuls juga, dia punya formula juga, impuls selain pada MV tolak MU, impuls juga sama dengan FT. Apa itu F, apa itu T? F adalah daya yang dikenakan dan T adalah masa impuls. Mana datangnya FT? Okey, kita tengok daya impuls. Nanti awak boleh faham. Daya impuls merupakan kadar perubahan momentum. Beza yang ni perubahan momentum, yang ni kadar perubahan momentum. Dalam perlanggaran dan hentaman dalam masa yang singkat. Okey, sebelum tu mungkin ada pelajar yang tanya, cikgu apa beza daya dan daya impuls? Okey, daya ni seperti biasalah daya yang kita tolak lah. Dan daya impuls ni dia berlaku dalam masa yang singkat. Berlaku waktu bila? Waktu ada pelanggaran. Okey, bila ada sentuhan, ketika bersentuh tu, dia touch tu kat situ ada daya impuls. Okey. That's why dia kata kadar perubahan momentum dalam pelanggaran dalam masa yang singkat. Okey, so rumus daya impuls adalah seperti berikut. Okey, tengok. Kalau kita tengok daripada ayat ni, okey, saya tulis kat atas ni. Bila sebut kadar perubahan momentum, okey, daya impuls kita, disebabkan daya kita guna F, okey. Perubahan momentum MV tolak MU, bila ada perkataan kadar, maka perubahan momentum tu kita kena buat apa? Bahagikan dengan T. So, daripada daya impuls ni kita dapatlah rumus dia F sama dengan MV tolak MU bahagi T. So, di sini kalau awak tengok, kalau saya naikkan T ni ke atas, so saya akan dapat FT sama dengan MV tolak MU. Kalau perhatikan betul-betul, MV tolak MU sebenarnya ini adalah apa? Ini adalah impuls. Betul? Tengok sini balik. Tengok ni. Impuls adalah MV tolak MU. Dan dia sama dengan FT. So that's why lah kita ada impuls ada dua rumus lah. MV tolak MU ataupun FT. Okay, boleh faham? So T adalah masa impuls, masa pelanggaran, dan MV tolak MU adalah perubahan momentum. Baik, hukum gerakan Newton ketiga. Dalam setiap situasi yang melibatkan daya impuls, maksudnya setiap situasi pelanggaran, terdapat sepasang daya, iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Daya yang dikenakan dan juga daya yang bertindak balas. Hubungan antara daya tindakan dan daya tindak balas dijelaskan oleh hukum gerakan Newton ketiga. Okey, apa hukum gerakan Newton ketiga? Okey, yang ni pelajar wajib ingat. Okey, wajib hafal . Baik, hukum gerakan Newton ketiga menyatakan untuk setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Okay. Contoh, andaikanlah saya ada sebiji batu, katakanlah sebiji batu. Okay. Dan saya katakanlah saya nak sepak batu tu. Okay. Kata saya nak sepak kan, anggaplah ni kaki walaupun tak dapat macam kaki, anggap je lah. Okay. Bila saya nak sepak, okay, ketika saya bersentuh ni, okay, bila kaki saya bersentuh dengan batu ni, okay, bila kaki saya bersentuh dengan batu, ketika bersentuh, batu ini akan terima satu daya tindakan, betul? Okay, yang ni kita sebut sebagai daya tindakan, daya yang dikenakan oleh batu tersebut. Dan dalam masa yang sama, kaki saya juga akan terima satu daya. Daya daripada mana? Daripada batu tersebut. So, kaki saya akan terima satu daya
tindak balas. Yang mana nilai magnitude dia, nilai katakanlah saya kena ke depan ni 50 Newton, maka daya yang kaki saya terima juga 50 Newton. Tetapi arah bertentangan. Satu ke depan, satu ke belakang. Okay, boleh faham? So, ini daya tindakan. Yang ni reaction dia, tindak balas dia. Baik, kita pergi contoh situasi. Yang pertama, menambah magnitude impuls, okay, ataupun kita kata menambah impuls ni apa? Perubahan momentum. Okay, kita nak tambah perubahan momentum. Maksudnya daripada momentum yang kecil, P yang kecil, kita nak jadikan dia P yang besar. Okay. Melalui tindakan ikut lajak. Ikut lajak. Apa itu ikut lajak? Okay, kita tengok contoh situasi. Yang pertama, pemain bola ni dia nak sepak bola. Okay, bila dia sepak bola, dia akan ada satu daya tindakan ke atas bola. Daripada hukum Newton ketiga, akan wujud satu daya tindak balas ke atas kaki. Okay. Dan kita dah tahu dia punya magnitude sama, nilai dia sama. Kalau 50 ke depan, 50 juga ke belakang. So, untuk dapatkan perubahan momentum yang besar, untuk dapatkan satu gerakan bola yang lebih laju ke depan, apa kita kena buat? Kita buat tindakan ikut lajak. Kaki kita ikut bola tersebut. So, sepakan yang kuat diikuti dengan tindakan ikut lajak akan menghasilkan impuls yang besar. Perubahan maksudnya, dia punya perubahan momentum lebih besar lah. Momentum yang terhasil di akhir tu lebih tinggi. Bila perubahan momentum yang besar, bila momentum besar, apa yang berlaku? Laju yang terhasil juga tinggi. Baik. So, seterusnya, mengurangkan daya impuls dengan memanjangkan masa impuls. Okey. Sama juga situasi, bila ada sebuah kereta langgar penghalang, apa yang terhasil? Akan ada satu daya tindakan, okay, sebabkan kereta tu bergerak sampai kat sini. So, penghalang tu akan terima satu daya tindakan. Dalam masa yang sama, kereta ni akan terima satu daya tindak balas. Okay. So, pelanggaran menyebabkan kereta dihentikan dan mengalami satu perubahan momentum. Okay, katakanlah kereta tu bergerak dengan momentum yang tinggi. Okay, momentum yang tinggi. Bila dia berlanggar, apa result dia? Momentum dia akan berkurang sehingga kosong. Sampai dia berhenti, momentum dia kosong. Okay, bagi bahagian hadapan kereta yang mudah remuk. Okay, mudah remuk dapat memanjangkan masa impuls. Okay, semasa pelanggaran. Dengan itu, magnitude daya impuls ke atas kereta dikurangkan. Macam mana dia boleh kurang? Okay, kita tengok balik rumus daya impuls. F sama dengan MV tolak MU per T. Kalau tengok kat sini, ni daya impuls, ini masa impuls. Kalau masa saya naik, apa berlaku pada F? F akan berkurang. So, kalau kita tengok contoh, kalau awak nampak daripada tangan saya, katakanlah ini penghalang, ini kereta. Kalau hadapan kereta tu keras, maksudnya kereta langgar penghalang, dia akan terus berhenti. Tak. So, dia punya masa pelanggaran tu adalah singkat lah. Maksudnya untuk dia terus berhenti tu singkat. Tapi kalau bahagian depan kereta tu saya buat daripada bahan yang lembut ataupun mudah remuk, apa berlaku? Kereta bergerak, dia akan langgar, dia dah bersentuh. Okay, ini pelanggaran ni. Tapi dalam masa sama, kereta tu tak berhenti lagi. Dia akan remuk. So, ada masa pelanggaran. So, di situ nampak masa dia dipanjangkan untuk dia berhenti. Berbanding yang tadi, kalau depannya keras, dia akan terus berhenti. Bila dia terus berhenti, maksudnya daya yang diterima adalah besar lah. Daya impuls dia lebih besar. Tapi kalau masa pelanggaran dia panjang, apa berlaku? Daya yang diterima akan kurang. So, kuranglah risiko kecederaan. So, kita boleh explain guna rumus lah. Bila T tinggi, F rendah. Bila T rendah, F tinggi. Baik, kita pergi situasi yang yang ketiga. Meningkatkan daya impuls dengan mengurangkan masa impuls. Okey, contoh kan, kalau kita nak hancurkan bahan masakan, kita guna lesung batu lah. So, bila kita kena lesung batu, bila kita ketuk, kita kenakan satu daya betul ke atas lesung tersebut. Dalam masa yang sama, alu ni menerima satu daya tindak balas. Okey, tapi disebabkan kita nak hancurkan bahan ni, maka kita perlukan F yang tinggi. Bila F tinggi, apa kita kena buat dekat T kita? T kena kurang.
So, untuk kurangkan T, macam mana kita buat? Kita buatlah alu dan lesung kita ni daripada bahan yang keras supaya masa tindakan dia tu singkat. Dia langgar tu berhenti. Jangan buat pada sepan ataupun benda yang lembut. Lambatlah pecah sebab F dia rendah. Untuk F tinggi kena T rendah. Alu yang bergerak pada hal laju tinggi dihentikan oleh lesung yang keras dalam selang masa yang singkat. Bila singkat, daya impas yang besar dihasilkan. Saya rasa boleh faham. So, menyelesaikan masalah berkaitan dengan impas dan daya impas. Sebelum tu, kita tengok balik rumus dia. Okay, impas J. Apa rumus dia? MV minus MU. Dan dia juga sama dengan FT. Ingat ni. Dan apa rumus daya impas? F sama dengan MV minus MU over T. Ingat dua rumus ni. Okay. Kalau ingat dua rumus ni, kita boleh selesaikan masalah. Baik. Sekejap, saya padam dulu. Erase all. Okay, macam biasa kita tengok contoh satu. Sebiji bola plastisin yang berjisim, ini jisim dia, 0.058 kg dilontar pada hal laju 10 ms negatif 1. Okay, ni hal laju. Dan menghentam dinding. Bola plastisin itu melekat pada dinding. Ada maklumat di sini. Berapakah impas? Soalan nak cari impas yang terhasil. So, tulislah dulu kita punya step pertama macam biasa kita tulis maklumat. Yang pertama, jisim kita 0.58 kg dan hal laju awal kita 10 ms-1 dan nampak dia kata bola plastisin itu melekat pada dia. Maksudnya hal laju akhir dia sifar, dia berhenti. Okey, dan pastikan dalam unit SI. Step kedua, kita pilih formula. Since kita nak cari impas, apa formula impas? Tulis dulu formula impas. Okay, J sama dengan MV minus MU. Okay, daripada ini kita dah ada M, okay, kita dah ada V dan kita ada U. So, boleh terus ganti. So, bila awak buat pergantian, maka awak akan dapat inilah. Negatif 0.58 Newton saat. Newton second. Okey, macam mana nak cari unit impas? Belum tu saya ada tertinggal. Okey, kita tengok macam mana nak tahu unit impas. Okey. Kita tengok macam mana dia dapat unit Newton saat. Kalau kita tengok balik, J ni sama dengan MV NSU dan dia juga sama dengan FT. So kita fokus pada FT. Apa unit F? Newton. Apa unit time? Masa, saat. So, inilah unit untuk impas. Okay, selain pada tu, boleh tak saya nak guna unit lain? Kita tengok pula dekat MV ni. Minus MU. Okay, apa unit jisim? kg. Apa unit V? ms negatif 1. Ini pun sama, kg. Ini pun ms 1 sebab kedua-duanya adalah jisim dan hal laju. So, inilah unit impas. So, kita ada berapa unit impas? Kita ada dua sebutan. Sama tak sama kedua-dua ni? Adalah sama. Okay. So, awak ada dua pilihan jawapan lah. Sama ada awak nak tulis negatif 0.58 kg ms negatif 1 ataupun awak boleh tulis negatif 0.58 Newton saat. Okay. Kalau saya prefer yang pendek lah. Okay. Kenapa negatif? Seperti biasa, negatif merujuk kepada arah bertentangan dengan hal laju plastisin. Okay. Sebab bola tu berhenti. Maka dia punya perubahan dia daripada besar ke kecil. So, dia berkurang lah. Dia menentang. Okey. Kita pergi ke slide seterusnya. Contoh yang kedua. Seorang pemain golf. Highlight. Seorang pemain golf memukul bola golf berjisim. Okey, ini bagi perhatian. Okey, ini jisim dia. Pada hal laju 50 ms negatif 1. Jika masa impak adalah 0.05 saat, berapakah daya impas yang dikenakan? So, soalan bagi maklumat apa? Okay, kita salin balik. Okay, yang pertama, kita ada maklumat jisim. Okay, sebelum tu macam saya pesan tadi, sekejap, saya tukar pada pen. Pen, color, saya tukar color merah. Okay, macam saya pesan tadi, ini dalam unit gram. First kali kena buat apa? Convert ke dalam unit SI iaitu kg. So, convert lah kepada kg.
So, kita dapat yang ni. Yang kedua, hal laju awal bola. Okay, sekarang ni bola golf tu, sebelum kita pukul, apa berlaku pada bola golf tu? Dia statik betul. So, hal laju awal dia kosong. Dan lepas kita pukul, apa berlaku? Dia bergerak dengan hal laju 50 ms negatif 1. So, ini hal laju akhir. Dan masa dia dah bagi. Dan soalan nak cari apa? Daya impuls. Soalan nak cari F. Okay. Soalan nak cari F. So, macam mana nak selesaikan dia? Kita pakai rumus Ft sama dengan mv tolak mu. Okay, susun balik. F sama dengan mv tolak mu per t. So, kita dah ada setiap maklumat. Kita dah ada G-sim. Kita dah ada hal laju akhir. Kita dah ada hal laju awal. Dan kita ada masa. Buat apa? Lepas tu, kita ganti je lah. Ganti, maka kita dapatlah 459.3 Newton. Kenapa Newton? Sebab daya. Okay. Dan kenapa, kalau awak tengok sini, positif. Apa maksud positif? Bertindak pada arah yang sama dengan hal laju bola. Maksudnya daya bola golf tu, berapakah daya impuls yang dikenakan pada bola golf oleh kayu golf? Maksudnya ni bola golf. Okay, kayu golf ketuk. So, bola golf bergerak ke depan dan kayunya pun bergerak ke depan. So, arah dia sama. That's why dia jadi positif. Okey, seterusnya. Jangan saya padam dulu. Okey. Kita pergi ke standard pelajaran yang ketiga, iaitu berat. Okey, berat ni tak banyak, sikit saja. Okey. Dan berat, kita punya standard pelajaran ada satu saja. Okey, menyatakan berat sebagai daya graviti yang bertindak ke atas objek W sama dengan mg. Okey, menyatakan berat. Okey, menyatakan berat sebagai daya graviti yang bertindak kepada suatu objek. Baik. Okey. Berat Okey, menurut hukum Newton kedua, okey, daripada hukum Newton kedua tadi sebelum ni kita dah belajar dalam tajuk daya, kita dapat F sama dengan ma. Ni dah belajar, okey. Kita dah belajar F sama dengan ma. Okey, dalam sebutan berat, berat ni juga sebenarnya adalah satu daya. Dalam sebutan berat, F kita ganti dengan W, iaitu weight. W ni berat lah. Okay, simbol berat adalah W. Besar, darab besar. M adalah G-sim. G adalah pecutan. Tapi pecutan graviti. Tak apa, jadi saya explain. Okay, daya graviti ke atas objek ialah berat objek W. Okay, contoh kan, kita ada objek. Setiap objek, katakan ini permukaan bumi. Okay, setiap objek akan terima satu daya ke bawah. Iaitu kita panggil daya graviti. Okay, daya graviti ni kita simbolkan dia sebagai berat. Okay, nama dia juga kita sebut sebagai berat. Dan simbol dia adalah W. So, tengok, berat adalah daya. Okay, so that's why kat sini dia kata daya graviti ke atas objek ialah berat objek. Pecutan objek pecutan objek adalah sama dengan pecutan graviti. Setiap objek yang jatuh ke bumi, dia akan bergerak dengan satu nilai pecutan. Okey, pecutan. Satu nilai. Dan pecutan ni disebabkan satu nilai, kita guna satu simbol yang lebih mudah ingat. Dan nilai dia adalah sama, tak kisah objek tu besar ke kecil, pecutan dia sama. So, pecutan graviti adalah sama dengan, pecutan objek adalah sama dengan pecutan graviti disebabkan dia jatuh ke bawah. Berat ialah kuantiti vektor. Kenapa kuantiti vektor? Kalau ingat balik, berat adalah daya. Daya adalah kuantiti vektor. Dan arah dia ke mana? Ke pusat bumi. So, unit bagi berat adalah Newton. Okay, kenapa Newton? Sebab ingat balik, dia adalah daya. Okay, unit bagi jisim M kecil adalah kg. Okay, ini dah belajar. Dan unit bagi pecutan graviti, okay, N kg negatif 1 ataupun ms negatif 2. Mesti tak faham kan? Okey. Kenapa ms negatif 2? Sebab dia adalah pecutan. Okey. Dan sebenarnya perkara ni sama saja ni. Macam mana saya boleh kata sama? Okey, saya salin balik. N kg negatif 1. Okey, ingat balik tak? N ni sebenarnya sama dengan apa? N sama dengan kg ms negatif 2. Okey. Dan kita darab dengan kg negatif 1. Ini kg 1, kg negatif 1. Maksudnya kita boleh cancel, betul? Sebab kg ni 1 membawa maksud 1/kg.
kg. Satu kat atas, satu kat bawah, kita boleh cancel lah. Okay. So, tinggallah apa? ms negatif 2. So, dia ada dua bentuk unit lah. n kg negatif 1 ataupun ms negatif 2. Nilai yang sama. So, kuantiti fizik G, okay, iaitu pecutan graviti dengan unit n kg negatif 1 ialah kekuatan medan graviti. Maksudnya, pecutan graviti kalau dalam unit n kg negatif 1 kita sebutkan sebagai kekuatan medan graviti. Okay. Kekuatan medan graviti G ialah daya yang bertindak per unit jisim disebabkan oleh tarikan graviti. Okey, daya yang bertindak per unit jisim. Okay. Kalau kita tengok balik tadi macam mana ayat ni boleh keluar? Kita tengok balik tadi, kita ada W sama dengan mg, betul? So, sekarang ni dia cerita pasal G. So, kita buat dalam sebutan G. So, M kita pindah ke sebelah. So, kita akan dapat G sama dengan W per M. So, tengok ayat ni. Kekuatan medan graviti G ialah daya bertindak per unit jisim. Daya, kita punya berat ni adalah daya per unit jisim. Disebabkan oleh tarikan graviti. So, bila kaitan ni, bila melibatkan W, G dan M, ini ada kaitan dengan tarikan graviti. Okey. So, saya padam sekejap. Erase all. Okey. Bagi objek di permukaan bumi, kekuatan medan graviti G adalah 9.81 N kg negatif 1. So, ingat ni. Wajib ingat sampai kiamat. Okey. Ingatlah. Ini, kalau sebelum ni, mungkin ada antara awak yang akan guna buku rujukan lama, maksudnya KBSM tu. Dalam KBSM, kita akan guna G sama dengan 10. Maksudnya kita simplify lah. Okay, tapi untuk KSSM, kita dah tetapkan kita akan guna G sama dengan 9.81 N kg negatif 1 ataupun MS negatif 2. Sama saja. So, tidak lagi guna 10. Kena guna 9.81. Iaitu setiap satu jisim, 1 kg jisim akan mengalami daya 9.81 Newton. Macam mana dapat 9.81 Newton? Okay, tengok balik rumus. W sama dengan mg. Okey. Setiap satu jisim, 1 kg jisim. So, jisim dia 1 kg. Darab dengan nilai G kita berapa? 9.81. Okey. So, bila kita darab dengan 1, kita akan dapat 9.81. Okey. So, W kita berapa? kg ms negatif 2 ataupun Newton. Itulah statement dia. So, dia punya setiap 1 kg jisim akan mengalami daya graviti sebanyak 9.81 Newton. Okey. Untuk penerangan lanjut, awak boleh tanya pada guru-guru awak nanti dalam sesi tutorial. Okey. So, jisim subangkasawan di bumi ialah 81.65 kg. Bila jisim dia 81.65 kg, so, berapa berat dia? Kita darab dengan 9.81. Okay. So, kita dapatlah 800.99 Newton. Okay. Itu dekat bumi. Kekuatan medan graviti bumi, kekuatan medan graviti bulan ialah 1/6 daripada kekuatan medan graviti bumi. Okay. Ini maklumat yang mana kita sebelum ni pun memang dah sedia maklum. So, kena ingatlah. Maksudnya, graviti bulan 1/6 daripada graviti bumi. So, W sama dengan 1. Maksudnya, kalau dekat bumi, dia punya berat sud ni 800.99 Newton. Kalau di bulan, apa berlaku? Berat dia akan berkurang. Okay? So, that's why lah di angkasawan mampu nak pakai angkasa ni dekat sana sebab dia lebih ringan, sebab dia punya kekuatan graviti bulan lebih rendah. Okey, berapa banyak rendah? 1/6 daripada kekuatan medan graviti bumi. Kalau di bumi tak terpakai ni berat ni 81 kilo. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Diharapkan pelajar dapat sesuatu dan faham. Okey, kita teruskan kita punya pembelajaran kita dalam sesi tutorial. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.